bab yang ke-9, Special Probability Distribution. Okey, untuk bab 9 ni dia ada 4 subtopik. Bermula daripada binomial distribution, Poisson distribution, normal, kemudian akhir sekali adalah distribution approximation. Maksudnya mungkin soalan tu asalnya binomial ataupun Poisson, tapi kita akan ubah kepada pengiraan normal. Okey, binomial distribution. Jadi untuk binomial distribution ni, dia hanya bincang dua je kemungkinan. Outcome dia ada dua je, sama ada sukses, keberangkaian sukses, dan satu lagi keberangkaian failure, gagal. So kita ada dua je, P dan Q. Jadi kalau kita nak mencari probability X equals to X, maka kita akan gunakan formula. Formula dia seperti yang ni lah, NCX P to the power of X Q to the power of N minus X. Itu kalau kita jumpa soalan probability X equals to X. Kalau kita jumpa soalan probability X more than ataupun less than, kita akan senaraikan. Sebab binomial ni adalah discrete, kita akan senaraikan ikut syarat, ataupun kita boleh gunakan table ni. So pastikan kamu dah ada ni. Okay. Kemudian kaitan antara P dan Q, sebab biasanya soalan dia akan beri maklumat keberangkalian sukses P. Jadi kalau kita nak mencari Q, Q adalah 1 tolak P. Okey. Dari segi simbol, okey, kalau kita nak buat simbol, kita boleh gunakan X distribute by binomial with N. N itu adalah number of experiment, N. Kemudian yang P itu adalah keberangkalian. Ini kalau kita nak tulis lah. Okay. So binomial dia bergantung pada dua. Yang pertama mesti ada N, yang kedua mesti ada nilai P. Kemudian kita ikut soalan. Kalau soalan itu ada sama dengan, kita terus gunakan formula. Kemudian kerana soalan dia beri maklumat binomial, tetapi soalan nak mencari mean. So mean tu simbol dia adalah yang kita belajar sebelum ni, expectation of X. Itu sama maksud dengan mean. Ataupun kalau kita nak gunakan simbol statistik, kita guna simbol mu. Simbol mu. Mean tu kalau untuk binomial kita gunakan N darab P. Macam tadi kan, kita lihat notation untuk binomial ni, NP. So kalau nak mencari mean, terus N darab P. Kemudian kalau kita nak cari variance, terus kita tambah sikit, N darab P darab Q. Kemudian standard deviation adalah sama dengan square of variance. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Ini contoh soalan binomial. Okey, yang pertama kita keluarkan dulu maklumat. Yang pertama, number of sample ni kita ada 10. So N itu adalah 10. Kemudian P ni adalah keberangkalian. Kadang-kadang soalan dia beri dalam bentuk peratus. So kita akan tulis 0.4. Jadi kalau kita ada dua maklumat, besar kemungkinan ini adalah soalan binomial. So X distribute by binomial with N, then P adalah 0.4. Ini kalau nak tulis lah, kalau tak boleh tak apa. Yang penting kita ada maklumat N dan P. Okey, kemudian kalau kita nak jawab soalan yang pertama, kita nak mencari only 3 student wear spectacle. So X equals to 3. Tadi kita dah lihat, kalau soalan tu X sama dengan, maka kita gunakan formula tadi. Formula tadi adalah NCX, maksudnya 10C3. Tengok balik formula, ataupun saya tulis balik formula. Probability X equals to, apa tadi formula dia? Okay, NC X equals to X kecil, ataupun saya katakan saya gunakan K lah.
So NCK, kemudian P to the power of K, and then multiply by Q to the power of N subset to K. Itu dia punya formula lah. Ini untuk binomial. So kita gunakan formula ni. Okey, so kita akan sambung. P kita adalah 0.4. P adalah 0.4 kuasa 3. Q tu adalah berapa? Q 0.6. So 0.6 kuasa 10 tolak 3, 7. So benar kalkulator. So kita akan dapat 0.2150. Okey, kemudian kita nak mencari probability X more than 7. More than 7. So ingat binomial ni adalah discrete. Binomial ni adalah discrete. Bila discrete, kita boleh senaraikan nombor dia. So senaraikan paling tinggi 10. So bermula dengan Px equals to 8 tambah dengan Px equals to 9, kemudian Px equals to 10 sampai 10. Sebab N kita paling tinggi 10. Kemudian setiap ni kita akan gunakan formula. So kita ambil 10 C8 0.4 kuasa 8, kemudian 0.6 kuasa 2 tambah dengan 10 C9 0.4 kuasa 9 kuasa 1, dan teruskan lagi 10 C10 0.8 kuasa 10 0.4 kuasa 10 0.6 kuasa 0. Nanti kamu guna kalkulator 0.012 0.0123. Jangan sambung pula 4, 5, 6, 7, 8. Cara kebetulan 0.0123. Okey. Jadi kalau kita nak gunakan formula binomial ni, pastikan dia mesti sama dengan. Jadi kalau kita jumpa soalan B ni, X more than 7, disebabkan ini adalah discrete, maka senaraikan 8, 9, 10. Baru boleh guna formula. Sama juga, soalan ni dia tak sebut ini binomial ke ataupun bukan. So yang pertama, kita nampak je number of sample ni. So N equals to 5. Kemudian nampak je peratus. Ini adalah kebarangkalian 0.2. Kalau nak sambung lagi, tulis Q pula 0.8. Ataupun kalau ada lagi, kita tulis simbol untuk binomial N5 P 0.2. Yang simbol ni tak semesti tulis. Tak tulis pun tak apa. Okey, sekarang N kita 5. Maksudnya soalan yang pertama ni kita nak mencari probability semua sekali. So ini simbol sama dengan juga. So ulanglah balik formula kita. Saya tulis balik. Probability X equals to K NCK P to the power of K Q to the power of N subset to K. So N kita 5 5C5 P 0.2 kuasa 5 0.8 kuasa 0. So dapatlah 0.000032. Kemudian soalan B pula, none of the orange are rotten. Maksud dia tak ada langsung, maka X sama dengan 0 lah. So 5C0 0.20 to the power of 0 0.80 to the power of 5. 3277 selesai. Soalan C pula, at least 1. Bila sebut at least mesti ada sama dengan. Ini kalau kita nak senarai kan, kita akan ambil
Px sama dengan 1, Px sama dengan 2 sampailah 5. Okay, banyak kerja sikit lah. Ataupun yang paling mudah, kita ambil satu tolak. More than dengan lawan dia less than. Equal, not equal. Nombor sama. Yang ini kita akan gunakan X sama dengan apa ni? 5. Hebatnya. Less than 1. Kosong lah. So X equal to 0. Yang ini kita lihat soalan sebelum kita dah kira. Tadi kita salin je lah, tak payah nak kira lagi. 0.3277 0.6723. Jadi kalau kita jawab soalan, kata kita tengah buat soalan C, kita kena lihat juga mungkin ada kaitan dengan soalan sebelum tu. Okey, untuk yang D ni pula, only one. Maksudnya X sama dengan 1 lah. Gunalah formula 5C1 0.2 kuasa 1 0.8 kuasa 5 0.8 kuasa 4. Kosong 4096. Nanti kamu semak lah. Soalan E pula, only 3. Lagi senang. Only 3. 5C3 0.2 kuasa 3 0.8 kuasa 2 512. Kemudian seterusnya, not more than. Kalau kita terlupa, buang dulu perkataan not. So simbol dia more than 2. Jadi bila ada perkataan not, lawan dengan dia. More than, lawan dia adalah less than. Dan mesti ada sama dengan 2. Okey, senaraikan nombor dia. Bermula pada 0, kemudian X sama dengan 1, sehinggalah X sama dengan 2. X sama dengan 0. Bukan kita dah kira tadi. Kita dah kira kan? Daripada jawapan B tu. So saya salin lah 0.3277. X sama dengan 1. Jawapan D 0.4096. X sama dengan 2. Tak ada lagi kan? So yang ni kamu kira lah. 5C2 0.20 kuasa 2 0.80 kuasa 3. Nanti kamu jumlahkan. So dapat 0.9421. Okey, seterusnya contoh yang ketiga. Kita akan mencari nilai probability dengan menggunakan table, binomial table. Jadi untuk binomial table, kita kena ingat binomial table. Okey, ada dua perkara yang kita kena ingat. Yang pertama, dalam table ni dia perlu ada nilai n. N paling tinggi yang kita boleh gunakan dalam table adalah nilai dia adalah n sama dengan 50. So kalau kita ada n 60, kita dah tak boleh guna table. Kemudian nilai P yang paling tinggi. Nilai P yang paling tinggi dalam table hanya 0.50. Jadi kalau kita ada 0.6, 0.7, kita dah tak boleh guna table. Jadi kita akan gunakan table ni kalau n tu kurang daripada 50 dan P itu adalah kurang daripada 0.5. Kemudian kalau kita nak menggunakan table ni, nilai yang kita nampak dalam table ni, dia menggambarkan nilai untuk X lebih besar dan sama dengan satu nilai. Okay? Jadi dalam table ni, kalau kata dengan soalan cari probability X more than or equals to R, maka kita boleh rujuk kepada dalam table. Okey, untuk bacaan dalam table, kita hanya perlu tahu nilai N. Kita perlu tahu nilai N dan nilai P. Okey. Jadi kita rujuk pada table, cari N sama dengan 10. Cari N sama dengan 10. Kemudian kita cari pula P itu adalah 0.8. Jadi kalau kita rujuk kepada table ni, 0.8 tak ada. Sebab bila kita rujuk kepada nota tadi, nombor 1, P ni paling tinggi adalah 0.5. Sekarang untuk soalan ni adalah 0.8. So kalau kita nak ikutkan, kita tak boleh menggunakan table.
Okey, jadi bagaimana kita nak menggunakan table juga walaupun asalnya tiada. Okey, jadi step yang pertama, asalnya soalan ni adalah binomial dengan nilai P kita, nilai N kita 10, P 0.8. Okey. Kemudian kalau kita nak baca table, kita perlu baca terbalik. Jadi kita kena tukar kepada Y, tapi kita kena baca terbalik. N yang sama, tapi kita baca 0.2. Jadi jangan baca 0.8, kita baca 0.2. Jadi bagaimana kita nak menggunakan kaedah ni? Maka kita lihat contoh yang pertama, probability X more than or equals to 4. Okay. Jadi kita kena ingat tadi, kalau kita masih menggunakan X, maka kita tak boleh gunakan table. Kita perlu tukar kepada Y. Cara X nak tukar kepada Y, kita perlu ubah satu je, iaitu simbol lebih besar. Lebih besar tukar kepada lebih kecil. Yang sama dengan ni kekal, tak berubah. Kemudian kalau kita lihat X tu nilai dia 4, maka Y ni kita baca daripada kanan, maka kita mesti ambil nilai 6, sebab jumlah dia pastikan mesti 10. Okey, pada X sama dengan 4. Okey, katakan kita baca X sama dengan 4. Jadi maksud dia merujuk kepada daripada kiri ke kanan. Ini adalah nilai X. X sama dengan 4. X sama dengan 4. Ini adalah nilai X. Kemudian kalau nilai Y pula, dia baca terbalik. Dia baca daripada 10. Tapi dia berhenti pada tempat yang sama. Okey. So ini yang kita baca dia sebagai Y sama dengan 6. Yang X tadi kita baca dia sebagai X sama dengan 4. Okey. Jadi ingat, bila kita asalnya X tu dia mesti bermula daripada bacaan kiri, iaitu 0 hingga 4. Itu untuk X sama dengan 4. Tapi kalau kita nak bincang Y, kita baca daripada kanan. Disebabkan N kita tu maksimum dia 10, so dia akan bergerak pada nilai 10, pergi ke kiri, tapi dia akan berhenti pada tempat yang sama. Jadi tak bolehlah kita ambil Y itu sama dengan 4. Kalau Y itu sama dengan 4, maka dia akan berhenti pada tempat yang berbeza. Okay? So bacaan X 4, maka Y itu kita mesti ambil 6. Itu yang kita tukar kepada 6, bukannya 4. Okay. Untuk yang Y less than or equals to 6, kita masih tak boleh guna table. Sebab dalam table, bacaan dia kalau ikut nota, dia mesti guna lebih besar dan sama dengan. So kita akan tukar dengan cara satu tolak. Kalau kita menggunakan formula satu tolak, kita akan tukar dua benda yang kita kena tukar. Yang pertama, simbol less than. Simbol less than akan jadi more than. Dan yang kedua, simbol equal, dia akan tukar kepada not equal. Nilai yang sama. Okay. Jadi kita kena ingat, kalau X kepada Y, kita cuma tukar satu je, iaitu simbol lebih besar, dia akan jadi lebih kecil. Yang sama dengan ni akan ikut. Tapi kalau kita guna satu tolak, dia akan tukar dua simbol, iaitu lebih kecil jadi lebih besar, equal dia akan jadi not equal. Okey, untuk yang di sini kita masih tak boleh guna table sebab dia tak ada sama dengan. Jadi kita tukar kepada bentuk lebih besar dan sama dengan. So ingat, untuk binomial ni adalah discrete. Okey. Jadi kita kena ingat, binomial ni adalah discrete. Binomial ni adalah discrete. Okay. Binomial itu adalah discrete, maka selepas 6 mestilah 7. Maka kita boleh rujuk kepada table. Kita ambil bacaan N sama dengan 10. Okay, settle. Kemudian kita rujuk kepada nilai di bawah 0.2. Di bawah 0.2 ambil bacaan R sama dengan 7. R sama dengan 7 itu adalah 0.09. 0.09. So kita akan ambil 1 tolak 0.0009. Jadi kalau kita kira ni, maka jawapan kita adalah 0.9991. Okey, kita lihat contoh B pula. B, kita nak mencari probability X more than 4. Okey, jadi kita kena tukar dulu kepada Y. Okey, kalau tukar pada Y, kita lihat tadi
kita hanya tukar satu je simbol, iaitu lebih besar, dia akan tukar kepada lebih kecil. Dan kita jangan ambil bacaan 4, kita ambil bacaan 6. Okay, sebab kita baca daripada kanan ke kiri. So pastikan jumlah 4 dengan 6 ni mesti 10. Okay, kemudian kita kena tukar satu tolak, sebab less than tak boleh baca dalam table. So kita gunakan satu tolak probability. Okay, kalau guna satu tolak, kita kena ubah dua. Yang pertama less than akan jadi more than, non equal akan jadi equal. Okay, jadi kita akan refer kepada table N10. Okay, N10. So refer kepada table. So kita ambil N sama dengan 10, dan di bawah nilai probability 0.2, 0.2, kita cari nilai R sama dengan 6. So kita akan dapat nilai dia adalah 0.0064. So kita tulis satu tolak 0.0064, dan kita guna kalkulator, kita akan dapat nilai 0.9936. Okey, seterusnya kita lihat soalan C, probability X less than or equals to 4. Ini pun sama, step yang pertama tukar kepada Y. Ingat, tukar pada Y, kita cuma tukar satu simbol je, iaitu less than, dia akan jadi more than, equal ni kekal. Dan jangan ambil nilai 4, kita baca terbalik, mesti ambil nilai 6. Maka kita akan dapat refer kepada cari N10, P 0.2 dan R kita adalah 6. So kita akan dapat 0.0064. Itu untuk soalan C. Soalan D pula, kita nak mencari probability X less than 4. Okay, sama juga kita akan tukar kepada Y. Untuk tukar kepada Y, kita hanya tukar satu simbol je, iaitu less than, dia akan jadi more than, dan kita akan ambil bacaan 6. Kemudian dalam table tak boleh baca lebih besar je, kena ada lebih besar dan sama dengan. Untuk discrete, selepas 6 mesti 7. Maka kita rujuk kepada N sama dengan 10, P 0.2, cari R sama dengan 7. So kita akan dapat nilai 0.0009. Okey, kemudian untuk E pula, kita nak mencari nilai X sama dengan 4. Okey, untuk yang ni, kalau katakan kita masih nak guna table, so saya tukar je PY sama dengan 6. Okey, dalam table tadi, kita ingat dalam table dia hanya baca untuk probability X more than or equals to R. Okey. Tapi kalau kita jumpa sama dengan 6, kalau katakan kita masih nak menggunakan table, so kita boleh gunakan probability, kita ambil nilai 6 daripada table, tolak dengan nilai di sebelah kanan. Itu cara dia. Kalau kita nak gunakan table, kita kena ambil nilai 6 tolak dengan nilai sebelah kanan. So kalau kita refer kepada table, di bawah 0.2 cari nilai Y sama dengan 6. So 0.0064 tolak dengan nilai 7, nilai 7 0.00009. Maka kita akan dapat 0.0055. Kita nak guna formula. Jadi kalau katakan, ini kaedah yang kedua pula, kaedah yang kedua, katakan saya nak guna formula Px sama dengan 4. Maka kita guna formula N kita 10. Okay, N kita 10. Kemudian kita gunakan C 4, dan P kita baca 0.8. 0.8 kuasa dengan 4, kemudian 0.2 kuasa 10 tolak 4, 6. Okay. Ataupun kalau kita nak guna Y, kita ambil fikiran 6, so 10 C6. Okay. Tapi kalau kita ambil Y, kita kena baca binomial 10, tapi P kita 0.2. Jadi kita ambillah 0.2 kuasa 6 dan 0.8 kuasa 10 tolak 6, 4. Okay. So pilih sama ada nak guna table, ataupun nak guna nilai X, ataupun nak guna nilai Y. Dia akan berikan jawapan yang sama. Kadang-kadang soalan dia buat terbalik. Dia beri binomial N sama dengan 10, P 0.45. Ini kita tak payah tukar, sebab 0.45 ada dalam table.
So cari N10. So cari N10. Kemudian cari di bawah 0.5. 0.45 ni. So baca kat sini. Baca kat tu. Jadi untuk soalan yang pertama, okey, simbol yang pertama ni dia sama dengan dalam table. Sebab dia menggunakan lebih besar dan sama dengan. Jadi kita cari mana nilai daripada dalam. 04956. Yes. Nampak tak di sini? Maka bacaan R dia adalah 5. Maka A itu sama dengan 5 sebab daripada table 5 adalah sama dengan 0.4956. Maka A itu sama dengan 5. Jadi soalan yang pertama ni mudah. Daripada dalam table je. Kita baca daripada dalam. Soalan B, probability X less than A sama dengan 0.898. Jadi boleh tak kita baca terus dalam table? Tak boleh sebab simbol dia less than. So kita tukar dulu. 1 tolak. Apa jadi? Less than akan jadi more than. Yang kedua, ada tak equal? Ada. So ingat bila kita guna 1 tolak, maka kita kena ubah 2. Yang pertama simbol lebih besar. Simbol lebih kecil. Yang kedua asalnya not equal, tukar kepada equal. Kemudian ini proses. So 1 tolak 0, 1 tolak 0.898. 0.1020, betul tak? Okey, kita baca daripada table, cari di bawah 0.45. Nombor 0.1020 ni. Ini muka surat berapa? Surat 7 kan? Muka surat 6. Yes, muka surat 6. Cari nilai 0.1020 daripada dalam. Daripada dalam. Maka daripada table nilai dia adalah 7 7. So A itu adalah 7. Settle. Okey, untuk soalan C, bila kita nak kira X sama dengan A, so kita nak mencari nilai A. Jadi kita kena cuba, kita rujuk kepada N10, kemudian P kita adalah 0.45. Okey, kita cari dua nombor. Bila kita tolak, kita akan dapat nilai 0.2384. So kita kena try and error lah. So kita try and error. Nanti kamu cuba. Okey, kalau kat sini kita lihat, kalau kita ambil 0.7340 tolakkan dengan 0.4956. Okey, maka kita akan dapat nilai 0.2384. Ni guna kaedah cuba jaya. Maksudnya kalau kita guna kaedah cuba jaya, kita lihat kalau saya ambil nilai 4 tolakkan dengan nilai sebelah kanan 5, kita akan dapat nilai 0.2384. Ini kena try and error ni. Okay, kita cuba ambil mungkin 1 tolak 2 ataupun 2 tolak 3 sampailah kita jumpa jawapan 0.2384. Okay, kalau kita dah berjaya dapatkan nilai 0.2384, maka A tu kita ambillah nilai yang pertama ni, iaitu A sama dengan 4. Okey, soalan contoh yang kelima. Kita diberi maklumat min. Yang tadi nota tadi min tu sama dengan apa? Kalau untuk binomial sama dengan NP. Kalau untuk variance dia sama dengan NPQ. Rujuk balik nota tadi. So saya boleh gunakan maklumat yang pertama, NP itu adalah 3. Kemudian yang kedua adalah NPQ adalah 51/20. Soalan kata cari nilai N dan P.
N dan P. Okay, katakan saya gabungkan ni. So saya gantikan 1 ni ke dalam 2. Maka 3Q sama dengan 5 1/20. Maka Q sama dengan 17/20. Dapat Q. So kita ingat antara Q dan P ni adalah 1 tolak. So daripada sini terus ambil P itu adalah 1 tolak. 1 tolak Q. So dapatlah 13. Apa 13? 3/20. Kalau kita refer kepada equation yang pertama, kita boleh ambil N darab 3/20 sama dengan 3. Maka daripada sini N tu mesti sama dengan 20. Selesai. Kemudian ada perkataan hence. Gunakan maklumat yang kita ada sebelum tu walaupun salah. Okey, so kita ambil PX sama dengan 3. Yang ini kita guna formula je lah. Sama dengan N kita 20. 20C 3. P kita adalah 3/20 kuasa 3. 17/20. 17/20 kuasa 17. Nanti kamu sembahlah kosong 2428. Poisson distribution. Okey, jangan sebut Poisson pula. Sebab Poisson ni nama orang. Nama orang yang create ni. Okey, Poisson lagi mudah. Dia hanya perlukan satu maklumat je. Dia perlukan maklumat mean je. Kalau kita lihat soalan, disebut mean je, maka itu memang sah Poisson distribution. Tapi biasa dalam exam dinyatakan Poisson distribution. Kalau binomial memang tak sebut. Jadi dari segi simbol dia, X distribute by PO, P naught, bukan peanut. P naught. Yang peanut lah. P naught with lambda. Lambda tu adalah mean. Kemudian kalau soalan kata kita dah ada mean lambda, kita nak mencari variance. Untuk Poisson, mean ke variance ke sama je nilai dia lambda. Beza dengan binomial. Binomial NP kalau mean, kalau variance NPQ. Tapi kalau untuk Poisson, mean dengan variance tu sama dengan lambda. Kemudian untuk Poisson distribution ni, kalau ada simbol sama dengan, maka dia akan ada formula. Exponent to the power of negative lambda, lambda to the power of x divided by x factorial. Mesti ada x factorial. Ini kalau kita nak menjawab soalan Px sama dengan. Kemudian kena ingat balik E itu apa bendanya. Kita dah belajar. E itu adalah constant. Memang nilai dia 2.71828. Okey. Okey, untuk yang ni, untuk permulaan ni kita menggunakan formula lah. So yang A ni probability X equals to 2. Jadi kita lihat balik formula. Ni saya tulis balik formula. X, katakan K lah. So kita akan gunakan exponent to the power of negative lambda, lambda to the power of K, kemudian K, dah lari ya, lambda to the power of K, kemudian divide by K factorial. Dia mesti ada factorial, K factorial. Kalau kamu bagi dengan K je salah. So patah balik ke sini. Exponent to the power of negative 3.5. Mesti ada negatif. Negatif tu formula dia, negatif lambda. Kemudian ulang balik lambda kuasa K. K tu soalan. Divide by 2 factorial. Mesti ada factorial, 2 factorial. So dapatlah 0.1850. Okey, soalan yang kedua, probability X less than 2. Sama juga,
untuk Poisson ni, Poisson ke ataupun binomial, ini adalah discrete. Sama macam binomial, discrete. Maksudnya kita boleh senaraikan nombor dia. Kalau kita senaraikan nombor dia, kita boleh ambil bermula dengan 0 bagi 1. Ada lagi tak? Tak ada, sebab dia tak ada sama dengan. Setiap yang equal ni mesti guna formula. So kita akan ambil exponent to the power of negative lambda. Lambda kuasa 0 divided by 0 factorial. Untuk x equals to 1 pun sama. Exponent to the power of negative 3.5 lambda and lambda to the power of 1 divided by 1 factorial. Ni nanti kamu semak 0.1359. Okey, kemudian soalan C pula. Probability x more than or equals to 2. Ini kalau kita nak senaraikan, kita akan senaraikan bermula daripada 2. X sama dengan 2, x sama dengan 3, x sama dengan 4, sampai bila? Infinity. Kalau kuat semangat, kira lah. Kalau lemah semangat, kita ambil satu tolak. Ingat satu tolak, dia mesti ubah 2. More than dia akan jadi apa? Less than. Equal? Yeah, not equal. Nombor dia sama. Ya, ini macam kita dah kira kat B ni. So salin soalan B. 0.1359 0.8641. Okey, contoh yang berikutnya. Untuk Poisson ni masih boleh guna table, tapi syarat dia sama. Kita lihat dulu dia punya ni Poisson. Okey, yang pertama, lambda paling tinggi adalah 30. Kalau lebih dah tak boleh lah. Kemudian dalam table dia hanya baca untuk nilai probability more than or equal. Sama macam binomial. Jadi syarat nak guna table, dia mesti guna lebih besar dan sama dengan. Kalau less than tak boleh, equal pun tak boleh. Okey. Jadi untuk soalan A ni mudah je. Kamu cari lambda 5.7. 5.7. Cari lambda je, 5.7. Muka surat berapa? 13. Okey, cari lambda je. 5.7. Yes, muka surat 13. Kemudian okey, kita terus baca nilai 3. Kalau kat sini mana? Yes, 0.93 9232. Selesai. 9232. Baru semangat dah dapat jawapan. Okey, kemudian yang B pula, x more than 3. Boleh tak kita baca daripada table? Tak boleh, dia mesti ada sama dengan. Nak tukar kepada berapa? Tukar kepada 4. Jadi baca dalam table. Okey, baca dalam table. Di bawah 5.7 4 yes, yang di bawah ni 0.82 00 yes. Tapi kalau malas 0.82 pun dah boleh. Okey, yang ketiga, yang C ni, probability x less than or equals to 3. Boleh tak kita baca dalam table? Tak boleh, sebab simbol dia less than. Tukar dengan cara satu tolak. Yang pertama apa kita tukar? Less than akan jadi more than. Yang kedua, equal akan jadi not equal. Okey, yang ini kita boleh ambil jawapan daripada B. So 1 tolak 0.82. So dapatlah 0.18. Yes. Okey, yang ni saya tak payah kira sebab kita dah kira daripada soalan B. Okey, kita lihat soalan 7D. Kita nak mencari probability x less than 3. Okey, di sini kita punya lambda kita adalah 5.7. So kita rujuk kepada lambda 5.7.
Okey, jadi ingat kita punya table ni sentiasa baca probability X more than or equals to R. Sentiasa kita akan baca lebih besar dan sama dengan, baru kita berguna table. Jadi untuk soalan ni kita gunakan less than tak boleh. So kita tukar 1 tolak probability. Kalau lebih kecil dia akan jadi lebih besar. So ingat, bila guna 1 tolak perlu tukar 2. Yang pertama simbol less than, yang kedua simbol not equal. Dia akan jadi equals to 3. Okay. So bila dah jadi macam ni, barulah kita guna table. So kita cari R sama dengan 3 di bawah 5.7. Okay. So kita dapat 0.9232. 9232. So kita ambil 0.9232. So kita jumlahkan ni, maka kita akan dapat 0.0768. Kita lihat soalan 7E pula. Probability X equals to 3. Ini sama dengan kaedah binomial. Kalau sama dengan, cara dia adalah kita akan ambil pada table bacaan 3 dan tolak bacaan pada sebelah kanan 4. Okay, jadi kalau kita rujuk di sini, bacaan 3 di bawah 5.7. So 0.9232 kita tolakkan dengan 0.8200. Okay, jadi kita akan dapat 0.9232 tolak 0.8200 ataupun 0.82. So kita dapat nilai 0.1032. Soalan F, kita ada X more than or equals to 2 but less than 5. Tadi dalam table dia baca X more than or equals to R. Maksud dia kita akan tolak sempadan bermula daripada simbol lebih besar. Sebab dalam table kita baca lebih besar dan sama dengan. So kena baca daripada sini. So 2 tolak dengan 5. Pastikan kalau kita nak tolak, pastikan sebelah kiri ada sama dengan, sebelah kanan tu tak ada sama dengan. Boleh tak? Itu dia punya syarat dia. Maksudnya dalam buku ni ada dia punya contoh dia. Okay. So saya ambil more than 2, subtract 2, more than or equals to 5. Ini terus baca dalam table. Di bawah 5.7. Yes, 5.7, 5.7. Nilai 2 0.9776. 9776. Nilai 5 pula. 5, yes. 62 67 28. So dapat 0.3048. So ingat yang F ni, kalau kita ada kiri kanan, pastikan sebelah kiri tu mesti buat sama dengan. Sebelah kanan tak perlu ada sama dengan. Baru kita boleh ambil kiri tolak kanan. Tadi kita bagi tahu tadi, kalau ada kiri kanan, kita kena pastikan, ni saya salin dulu soalan. Saya kena pastikan sebelah kiri mesti sama dengan, sebelah kanan dengan ada sama dengan. Jadi kalau sama dengan, kita nak tukar kepada berapa? Nak ambil 1 atau nak ambil 3? Untuk sebelah kiri 1. Ini katakan saya senaraikan. Ini kalau saya senaraikan bermula dengan nilai berapa? 3, 4 sampai 5. Jadi bila kita tukar, pastikan mesti jawapan dia 3, 4, 5 juga. So yang ini mesti ambil 3. Yang sebelah kanan nak baca 4 ke nak baca 6? Atau nak baca 5 juga? Dah well. Pastikan bila saya letak nombor ni, kita boleh senaraikan balik. Senarai dia 3, 4, 5. So hati-hati kat sini. Okay tak? Kalau kita rasa ni, cuba senaraikan balik. Berdasarkan nombor yang kita pilih, cuba senaraikan balik. Dapat tak 3, 4, 5? Kalau dapat, maka betul lah. Barulah kita gunakan kiri tolak kanan.
bacaan kiri lebih besar daripada 3. So 09232. 09232. Bacaan 6 pula. 6. Yes, 6. 5050. 0.4182. Okey, seterusnya soalan H. Kita nak kira probability X between 2 and 5 include. Okey. Jadi kita dah lihat contoh sebelum ni. Syarat kita nak gunakan table, kita kena pastikan sebelah kanan. Jadi kita rujuk kepada nota tadi. Kalau kita nak gunakan table, pastikan sebelah kiri tu mesti ada sama dengan. Okay? Sebelah kiri mesti ada sama dengan. Contoh kalau kita ada sini A, yang ini adalah B. Kalau macam ni, baru kita boleh baca table. Gunakan more than A, tolakkan dengan X more than or equals to B. Maksudnya, kita ambil bacaan A, kiri tolak kanan. Kita ambil kiri tolak kanan. So, kita ambil bacaan kiri tolak kanan. Okey, kemudian. Jadi, yang ni kita kena ubah lah. Ini kalau kita senaraikan, nilai dia bermula daripada 2, 3, 4 dan berakhir 5. Jadi, kalau kita ubah, pastikan nilai yang sama. Sebelah kiri kekal. Sebelah kanan ni mesti guna simbol tiada sama dengan. Jadi kalau kita pilih nombor yang sesuai, katakan kalau saya pilih 4, kalau saya senaraikan balik 2 sehingga 3, salah lah. Okay, katakan kita pilih 6, kalau kita senaraikan balik nombor dia 2, 3, 4, 5. Okay, pastikan nombor dia mesti sama. Kemudian bila dah berjaya kita tukar macam ni, maka kita ambil kiri tolak kanan. So bacaan table nilai 2 tolak dengan bacaan table nilai 6. Okay, so refer kepada table di bawah 5.7. Kita ambil bacaan 2, tolakkan dengan bacaan nilai 6. Okay, so kita akan ambil 0.9776 tolakkan dengan 0.5050. Okay, maka kita akan dapat nilai dia 0.3048. So the number of telephone calls made to a switchboard daily has a Poisson distribution with mean of 8. Okay, maksudnya kita punya maklumat lambda kita adalah sama dengan 8. Selalunya kita mesti letak bersama dengan interval in every 5 minutes. So kita buat di sini 5 minutes. Okey. Tujuan dia, kadang-kadang soalan dia akan ubah. Okey. Dia akan ubah dia punya range dia. Sepatutnya lambda 8 tu untuk 5 minit. Jadi kalau katakan soalan ubah, katakan soalan tu bincang 10 minit. Okey, katakan soalan tu bincang 10 minit, maka lambda yang baru adalah perlu darab 2, iaitu 16. Okey. Itu pasal bila kita bincang Poisson distribution, kalau ada maklumat soalan lambda tu adalah 8, kita letakkan bersama dengan dia punya range dia. Jadi kalau 5 minit tu 8, maka bila soalan ubah dia punya range dia dalam masa 10 minit, maka lambda tu akan jadi 2 kali ganda. Okey. Okey, kita lihat contoh. Yang pertama, kita nak mencari probability, tapi dia punya syarat sama dalam masa 5 minit juga. So no calls are made, maksudnya X equals to 0. Okey, untuk yang di sini kita ada pilihan sama ada nak gunakan formula ataupun kita nak menggunakan table. Okey, kita lihat yang pertama. Kalau kita menggunakan formula, so kita akan ambil exponent to the power of negative lambda. Kalau kita lihat formula probability X equals to K, maka formula kita adalah exponent to the power of negative lambda, kemudian multiply by lambda to the power of K divided by K factorial. So kita menggunakan formula ni lah. Okay, sambung balik. So negative lambda, lambda kita adalah 8. So 8 kuasa 0 divided by 0 factorial. Ini kalau kita buat pengiraan, kita akan dapat 0.008
Ataupun kalau kita nak menggunakan table, so kita akan ambil bacaan pada nilai 0 tolakkan nilai bacaan sebelah kanan 0 iaitu 1. Jadi kita cari lambda 8, di bawah lambda 8, kemudian kita cari bacaan 0 dan 1. So kita akan refer kat sini lah. Maka kita menggunakan nilai 1 tolak 0.9997, maka kita akan dapat nilai jawapan dia adalah sama. Jadi terpulang pada kita nak gunakan formula ataupun nak menggunakan table. Okey, seterusnya kita lihat soalan B pula. X sama dengan 5. Okey, maka sama juga kalau kita nak menggunakan formula, kita gunakan exponent to the power of negative lambda. Lambda tu 8 kuasa 5, dan kita akan ambil 5 factorial. Okey, kita gunakan calculator, so kita akan dapat jawapan 0.0916. Okey, ataupun kita nak menggunakan table, so kita boleh gunakan Px sama dengan 5, iaitu nilai 5 dalam table tolak dengan bacaan sebelah kanan. Okey, jadi kalau kita refer kepada lambda 8, so kita akan ambil bacaan 5 dan 6. So bacaan 5 dan 6 tu yang ni lah. Okey, so kita akan dapat 0.9004 tolakkan dengan 0.8088, maka kita akan dapat nilai dia adalah sama. Okey, kita lihat soalan C pula, menggunakan perkataan at least 3. Okey, untuk yang di sini kita tak perlu guna formula, sebab kalau kita gunakan formula kita akan senaraikan banyak, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi untuk x more than or equals to 3, terus kita rujuk kepada lambda 8, kemudian lihat nilai, kita lihat nilai pada R sama dengan 3, terus kita akan dapat jawapan. So kita akan dapat nilai 0.9862. Ambil terus daripada bacaan daripada table. Okey, kita lihat soalan D pula. Kita nak mencari probability less than 4 calls. Maksud dia x less than 4. Okey, ini pun sama, lebih sesuai kita menggunakan table. So dalam table dia menggunakan more than or equal. So kita ubah dengan cara 1 tolak, dan bila kita ubah menggunakan 1 tolak, kita boleh ubah 2. Yang pertama less than, dia akan jadi more than. Not equal, dia akan jadi equal. Nombor dia sama. Okey, sama juga kita akan gunakan lambda 8. Okey, kemudian ambil nilai bacaan R sama dengan 4. So kita akan dapat 0.9576. So kita akan dapat nilai 0.0424. Okey, seterusnya kita lihat soalan E pula. Probability x between 3 and 5. Kemudian kita ada perkataan inklusif. Maksudnya asalnya between ni dia tak ada sama dengan. Bila ada tambahan inklusif, maka kita kena letak equal. Okey, so hati-hati. Asalnya between dia tak ada sama dengan. Bila ada perkataan inklusif, kita akan ubah kepada sama dengan. So kita rujuk kepada kaedah tadi. Kalau ada perkataan between, so kalau nak baca table, pastikan sebelah kiri mesti ada sama dengan, sebelah kanan tak perlu sama dengan. So kita akan ambil bacaan sebelah kiri tolak dengan bacaan sebelah kanan. Okay, so kita ubah dulu. X sebelah kiri mesti ada sama dengan, sebelah kanan tak perlu. Jadi kita pilih nombor sesuai. Cara dia, kalau kita senaraikan nombor yang asal 3, 4, 5, bila kita ubah pastikan senarai dia sama ke 3, 4, 5. So nombor yang sesuai adalah 6. Okay, so daripada sini kita akan ambil kiri tolak kanan. So kita akan ambil probability x more than or equals to 3 tolak dengan bacaan more than or equals to 6. Jadi kita ambil bacaan 8, bacaan pada nilai 3. Okay, pada nilai 3 tolakkan dengan bacaan pada nilai 6. Nilai 6.
So kita akan ambil bacaan pada 3 adalah 0.9862 tolak dengan bacaan pada 6 0.8088. So kita akan dapat nilai 0.1774. Okey, yang pertama kita keluarkan maklumat. Ini adalah Poisson distribution with, kadang-kadang soalan menggunakan istilah rate. Okey, rate dia adalah 2.5. Itu merujuk kepada lambda 2.5. Tapi untuk range for 1 month, ini kita kena tulis sebab kadang-kadang soalan dia akan ubah dia punya range dia. Jadi untuk yang pertama, kita nak mencari more than 3 breakdowns occur in a particular month. Maksud dia masih bincang dalam bentuk 1 bulan. So lambda dia kekal, kita akan ambil lambda 2.5. Okey, so yang ini kalau nak guna table, kita mesti ambil lebih besar dan sama dengan 4. Sebab bila discrete, binomial ataupun Poisson dia adalah discrete. So ingat sini, Poisson adalah discrete, sama dengan binomial discrete. Jadi selepas 3 mesti 4. So kita rujuk kepada table, lihat lambda 2.5 dan ambil bacaan pada nilai 4. So kita akan dapat nilai dia adalah 0.2424. Okey, kita lihat soalan B pula. Kita nak mencari probability X less than 10 breakdowns. Okey, tetapi occur in a 3 months. Maka lambda di sini mesti ubah. Okey. Jadi untuk lambda yang baru, kita mesti ambil 3 darab untuk 1 bulan 2.5. Maka lambda kita yang baru adalah 7.5. Okey. Jadi hati-hati dengan bila soalan Poisson distribution, lambda tu mungkin berubah. Okey, sama juga kalau kita nak gunakan table, tak boleh guna simbol less than, kita mesti gunakan simbol lebih besar. So kita akan ubah dengan cara 1 tolak. Bila kita guna 1 tolak, maka 2 akan berubah, less than akan jadi more than, not equal akan jadi equal. Okey. So kita akan lihat lambda bukan 2.5. Ambil lambda yang baru 7.5. So lihat lambda 7.5, ambil bacaan 10. Okey. So kita akan ambil 1 tolak 0.2236. Maka kita akan dapat jawapan 0.7764. Kita nak mencari probability exactly 3. So X equals to 3 tu. Tapi lambda dia adalah untuk 2 bulan. So lambda kita kena ambil 2 darab 2.5. Maka lambda yang baru tu kita mesti rujuk kepada nilai 5. So kalau nak guna formula boleh, ataupun nak guna table. So kita ambil bacaan pada nilai 3 tolak bacaan pada nilai sebelah kanan. Okey, so kita rujuk kepada lambda 5, ambil bacaan 3. Bacaan 3 tolak dengan bacaan 4. So kita akan ambil 0.8753 tolak dengan 0.7350. Maka selesaikan, kita akan dapat 0.1403. Kita ada cars arrive at petrol station at an average. Itu merujuk kepada lambda. Average dia adalah 30 per hour. Okay, 30 per hour. Maksudnya lambda kita adalah 30 untuk 1 hour. So lambda kita adalah untuk 1 hour. Okey, kemudian kita nak mencari probability. So yang pertama, kita nak mencari probability no cars arrive. Maksudnya X sama dengan 0. Tetapi kita kena lihat adakah lambda tu nilai yang sama. Okey, jadi sekarang ni kita nak mencari pada range 5 minit. So lambda akan berubah lah. Lambda akan berubah. Yang tadi kita nilai kita adalah 30, tapi untuk satu jam, iaitu 60 minit. So kita darabkan dengan 5/60. Okay. So kalau kita darab, maka kita akan dapat nilai yang baru adalah 2.5. Okay. Ini untuk 5 minit.
So kalau kita nak rujuk table, kita ambil bacaan pada 2.5. Kemudian kalau X equal to 0, ambil bacaan 0 tolak dengan bacaan 1, jiran sebelah kanan. So kita akan rujuk kepada nilai di sini. So 1 tolak 0.9179. So kita akan dapat 0.0821. Okey, untuk soalan B pula. Okey, untuk soalan B, kita menggunakan lambda yang sama sebab dia masih bincang interval yang sama. Jadi kita ubah soalan je. So X more than 3, maka rujuk kepada table, ambil bacaan 4. So rujuk kepada lambda 2.5 dan kita ambil bacaan pada R sama dengan 4, iaitu 0.2424. Okey, untuk soalan C pula, kita nak mencari nilai probability X more than 5. Okay. Tapi lambda kita untuk 15 minit. So lambda kita asal 30, kita mesti darab 15 perkan dengan 60. So untuk yang C ni kita ada lambda yang baru, iaitu 7.5. Jadi dalam table nanti kita mesti rujuk kepada lambda 7.5. Okay, so kita akan ubah, mesti kita ambil bacaan lebih besar dan sama dengan, selepas 5 mesti 6. So kita rujuklah pada bacaan R sama dengan 6. So jawapan dia lah 0.7586. Okey, kemudian soalan D pula. Okey, soalan D, kita nak mencari probability X equals to 10. Okey, X equals to 10, tapi lambda kita berubah lagi. Lambda kita menjadi half an hour. Ini maksud dia daripada 30, kita kena ambil 1/2. Okey, darab dengan 1/2, ataupun kita boleh ambil 30/60. Okey, so kita akan dapat lambda yang baru adalah 15. Okey, so rujuk kepada lambda 15 yang baru. Kalau kita nak ambil bacaan X sama dengan 10, sama ada nak gunakan formula ataupun kita nak menggunakan table. Okey, kalau katakan kita nak gunakan formula, kita ambillah eksponen kuasa negatif lambda. Lambda kuasa 10 bagi dengan 10 faktorial. Ataupun kita menggunakan table je. X equals to 10. Kita ambil bacaan X more than 10. Subtract to bacaan nilai 11. Okay. So kita ambil lambda 15. Ambil bacaan 10. 10 tolakkan dengan bacaan 11. So 0.9301 tolak dengan 0.8815. Okey, maka kita akan dapat jawapan dia adalah 0.0486. Okey, untuk soalan E pula, kita nak mencari probability X less than 3. Tetapi lambda dalam masa 10 minit. Okey, jadi kita akan ambil lambda yang baru dalam masa 10 minit. So 30 darabkan dengan 10 per dengan 60. So lambda yang baru kita adalah 5. Okey, kemudian kalau kita nak baca table, refer kepada lambda 5. So kita akan ubah dulu 1 tolak probability X. So kalau kita guna 1 tolak, kita perlu ubah 2, less than akan jadi lebih besar, not equal akan jadi equal 3. Nombor sama. So kita ambil bacaan pada R sama dengan 3, iaitu 0.8753. So kita akan dapat jawapan akhir adalah 0.1247.